اللهم إن الضحى دهاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان هراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق دهائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit, turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Amin amin ya rabbal alamin. Aywa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, anda bersama dengan saya Da'i Fahmi sebagai pengemudi anda untuk rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru pada hari ini. Dan hari ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada 18 Mac 2023 bersamaan dengan 25 Syaban 1444 Hijrah, kita sudah pun berada di ambang bulan Ramadan. Jadi pada mulai saat ini kita tekad, kita tanam niat dan pasang azam pada diri kita. Mulai saat ini kita tingkatkan iman, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan pada saat ini dan di bulan Ramadan yang akan datang ini sebagai satu bulan yang menjadi madrasah, yang mana kita nak belajar untuk kita tingkatkan keimanan, ketakwaan, dan yang paling penting sekali, kita tingkatkan amalan kita dan kita istiqamahkan bukan sekadar di bulan Ramadan, tetapi di bulan-bulan yang akan datang sehinggalah di bulan Ramadan pada tahun hadapan, insya-Allah. Sebab itulah kita setiap kali kita doa, kita kata apa? Barikillahumma lana fi syahr Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Apa maksudnya? Ya Allah, berkatikanlah kami di bulan Sya'ban dan dekatkanlah kami di bulan Ramadan. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tanpa membuang masa lagi, topik yang akan kita bahaskan pada pagi ini, yang akan kita kupas pada pagi ini adalah berkenaan dengan akhlak tak salah memuji. Dan pada hari ini saya bersama dengan Al-Fadil Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham. Tuan Pan, apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, saya gak seperti biasa Ustaz. Saya kira ni kali pertama kita bergandingan ya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar doa duha tadi di awal tadi, bagus tu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baca doa dan terjemahkan doa tu, sangat baik. Masya-Allah, hadza min fadli Rabbi. Jadi Ustaz Al-Fadil, Ustaz, saya sejak masuk daripada studio tadi kita dah dapat rasa dah aura positif daripada Ustaz tadi. Jadi kita nak bawakan aura positif ni kepada para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, supaya sama-sama kita dapat bersemangat, tingkatkan semangat kita untuk kita menimba ilmu dan menggali lagi lebih ilmu berkenaan dengan akhlak tak salah
memuji. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Tanya, jangan tak tanya, jangan bagi keliru. Jadi insya-Allah kita nak teruskan dengan mukadimah kita pada pagi ini. Saya persilakan Al-Fadhil Ustaz untuk mempersembahkan mukadimah berkenaan dengan akhlak tak sah memuji. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Terima kasih kepada Fahmi ya. Alhamdulillah. Awal-awal lagi dia kata ada aura, ada tu memujilah tu. Dan masuk kat studio tadi pun saya tengok, cantik baju. Subhanallah, ungkapan itu terkeluar sendiri. Lumrah rasa. Lumrah. Maknanya kita tengok sesuatu yang positif, kita tersebut. Dan terima kasih juga kepada para penerbit, abang-abang kameraman, kru semua. Moga-moga segala apa yang kita buat ini dinilai di sisi Allah sebagai satu ibadah. Benar. Terima kasih juga pada ibu ayah, ahli keluarga Tanyalah Ustaz yang setiap pagi bersama dalam majlis ilmu. Tahniah. Ni puji lagi ni. Sebab tajuk kita pun tak salah memuji. Cuma nanti kita akan bincangkan para ulama membahagikan dua. Puji al-madhul mamduh, puji yang terpuji, dan ada satu lagi al-madhul madhmum, puji yang dilarang. Ada. Cumanya sebagai intro, kita memang selalu memuji, kita memuji-muji Allah. Tadi Da'i Fahmi baca doa waktu duha. Sesungguhnya waktu duhamu ya Allah, keindahan, kecantikan semuanya milikmu ya Allah. Kita memuji Allah. Bahkan di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, wajib kita baca paling kurang setiap hari. Berapa kali? Berapa kali yang wajib baca 15 ke 14 ke 15? Yang wajib kurang kita baca 14 ke 15? Lebih kurang saya. Lebih kurang. Selamat jawab. Kalau ada jawab 15 tu subuh dia ada masalah kan. Sebab kita ada 17 rakaat yang wajib. Setiap kali kita baca surah Al-Fatihah, kita puji Allah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Kita puji Allah. Dan kalau kita kaji flow ayat-ayat surah Al-Fatihah, kita mulakan dengan puji Allah. Puji, mengakui kehebatan Allah, mengakui sifat hamba kita, iyyaka na'budu, mengakui bahawa kita harap pertolongan dari Allah, baru kita minta doa. Apa dia doa? Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalan yang lurus. Samalah tadi, doa waktu duha. Kita puji dulu Allah, kemudian baru kita minta. Ya Allah, sekiranya rezeki di langit turunkanlah. Sekiranya rezeki kami sedikit perbanyakkanlah. Benar. Sekiranya rezeki kami sukar diperolehi, permudahkanlah. Tapi kita puji dulu. Sebenarnya teknik ini adalah teknik kalau kita kaji boleh guna sangat dalam komunikasi kita. Masya Allah. Dalam urusan bisnes kita. Kita nak propose bisnes, kita nak minta cuti dengan bos. Pujilah dulu baju bos tu. Jangan terus masuk direct minta cuti. Puji dulu, nampak bos macam ceria je hari ni, ada apa ni. Lepas tu baru minta cuti. Maknanya surah Fatihah ajar kita puji dulu baru minta. Cumanya tadi yang saya sebut, kita kena faham ada puji yang terpuji, yang diharuskan, yang diizinkan. Ada puji yang terlarang. Di antara puji yang diharuskan, ini kalau sebenarnya kita apa saja tajuk, apa saja perbincangan, kita sangat-sangat perlu untuk refer kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bincang kali ini tajuk puji. Jadi kita cari dalam sejarah hidup Rasulullah, dalam hadis-hadis baginda, perbuatan-perbuatan baginda macam mana. Kalau dalam bab puji ni macam mana? Ada tak Rasulullah puji orang? Ada tak pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab puji ni? Ada.
Okey, antaranya ialah kita puji seseorang dalam konteks kalau kita nak nasihat dia sebagai satu step. Hari ni orang psikologi juga ajar perkara ni. Kalau kita nak tegur seseorang, kita puji dulu. Ada kebaikan-kebaikan pada diri dia, kita sebut dulu kebaikan. Kemudian lepas tu nanti baru kita sebut apa yang kita nak nasihat. Itu dari sudut psikologi, Ustaz. Itu sudut psikologi. Tapi sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah lama buat. Sebagai seorang bos, sebagai contoh, dia panggil staf dia. Awak ni banyak dah bantu saya. Awak ni buat ni bagus. Awak ni rekod ni bagus. Awak ni handle customer bagus. Cuma dalam bab ni, saya nampak awak pakai baju sama 3-4 hari ada bau sikit. Tapi kita dah puji dah dulu. Kita dah puji, lepas tu baru kita sampaikan nasihat. Anak kita, kalau kakak ni baguslah kat sekolah, dapat result bagus, cikgu pun selalu puji. Cuma kakak ni kalau hari cuti macam susah nak bangun subuh. Maksudnya ini teknik sebenarnya. Teknik untuk kita menasihati seseorang, kita mulakan dengan puji. Dan pastikan, ini syaratlah puji. Apa yang kita puji itu perkara yang benar. Mana ada sungguh pada dia. Yang kita puji itu tidak melampau. Dan yang kita puji itu adalah perkara yang zahir, yang nampak. Dalam bab puji yang dilarang, tak boleh kita puji perkara-perkara yang kita tak nampak. Contohnya saya puji Da'i Fahmi. Da'i Fahmi ni memang seorang yang kuat imannya. Seorang yang hebat takwanya. Kalau kita tak tahu benda dalam hati. Benar. Kan? Kalau saya sebut, Da'i Fahmi ni bagus. Pukul 3 pagi ride motor dari Melaka pagi ni. Allah Akbar. Ibu ayah kita doakan. Dari Melaka pukul 3 pagi ride motor nak datang tanyalah Ustaz. Allah. Benda tu yang zahir. Benar. Yang kita nampak. Tapi janganlah melampau sangat Ustaz nak puji pun kan. Sehingga menyebabkan dia kata seseorang itu yukhsha alaihil fitnah. Puji yang menyebabkan seseorang jadi ada ujub. Apa dia ujub? Syak sendiri. Syak sendiri. Ya, bila kita puji, kita merosakkan hati. Tak boleh juga begitu. Jadi, kita balik pada yang pertama tadi. Benar. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menasihat Abdullah ibn Umar. Ni'mar rajul Abdullah. Rasulullah puji dulu Abdullah ibn Umar. Sebaik-baik orang adalah Abdullah ibn Umar, sekiranya dia tidak tinggal qiyamul lail. Sebab mereka awal tu ada berlaku sedemikian. Makna puji dulu baru nasihat. Sebaik-baik orang Abdullah bin Umar ni, kalaulah dia ni tidak tinggal qiyamul lail. Puji, tapi nak nasihat supaya istiqamah melakukan satu amal soleh. Kata Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab, sejak daripada itu aku tak tinggal qiyamul lail. Ini teknik sebenarnya. Puji dulu baru nasihat. Puji dulu baru minta kalau dalam bab doa tadi. Maka kita dengan manusia, boleh tak kita buat macam tu? Jadi Rasulullah pun buat. Bahkan di antara puji-puji yang diizinkan, bahkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu tentang kelebihan seseorang dan supaya dicontohi. Bukankah ada istilah al-asharatul mubasysyirin bil jannah? 10 orang yang dijamin syurga. Rasulullah pujilah tu. Sebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman. Nabi sebut 10 orang nama yang sedang masih berjalan di atas muka bumi tetapi dah confirm seat dia dalam syurga. Allah. Bukan waiting list tapi statusnya confirm. Pujian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji ahli Badar. Para sahabat yang menyertai perang Badar, Nabi puji. Bahkan Rasulullah kata orang yang ahli Badar ini diampunkan segala dosanya. Dia buat apa saja lepas ni dah diampun dosa dia. Allah. Nabi puji para sahabat yang bersama berbai'ah, bai'atur ridwan ketika peristiwa Hudaibiyah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji. Jadi dan Rasulullah puji Sayyidina Abu Bakar. Apabila Rasulullah bagi tahu ada orang yang masuk syurga dengan pintu solat. Ada orang yang masuk syurga dengan pintu sedekah. Ada orang yang masuk syurga dengan pintu qiyamul lail. Ada orang yang masuk syurga dengan pintu-pintu ni, dan Sayyidina Abu Bakar tanya, ada tak orang yang boleh masuk dengan melalui semua pintu tu? Lalu Rasulullah puji, Rasulullah kata, ada, kamulah orangnya. Allah Akbar. Aku mengharapkan kamulah orangnya. Maknanya itu berbentuk pujian daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apa benda ni kita boleh lakukan. Itulah tajuk kita, tak salah memuji. Tapi ada juga perkara-perkara yang diberi peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kena beringat. Sekejap lagi kita sambung, insya-Allah. Masya-Allah, terbaik penjelasan daripada Ustaz. Jadi kita akan kembali selepas ini, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik kita yang sedang kita bincangkan adalah berkenaan dengan akhlak tak salah memuji. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, sebentar tadi sebelum kita berehat, kita telah pun mendengar mukadimah daripada Ustaz berkenaan dengan dua kategori pujian, iaitu puji yang terpuji. Dan kita nak mendengar sambungan daripada mukadimah daripada Al-Fadhil Ustaz kita berkenaan dengan puji yang dilarang. Persilakan Al-Fadhil Ustaz. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Bila kita menyebut tentang puji-pujian tadi, sebenarnya kalau kita mengungkap nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkataan Muhammad dari segi kaedah bahasa Arab, ia isim maf'ul. Hammada yuhammidu Muhammadun. Maf'ul. Hammada kalau hamida maksudnya puji. Kalau hammada maknanya puji yang banyak, puji yang berulang-ulang. Hammada, perbuatan memuji yang berulang-ulang, yang banyak. Hammada. Kalau Muhammadun, ia adalah isim maf'ul, yang dipuji, yang terpuji, yang layak dipuji berulang-ulang. Itulah maksud perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang baginda lah yang selayaknya dipuji. Baginda lah makhluk yang paling sempurna di atas muka bumi ini, sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita puji Nabi Muhammad dalam hadis, dalam ungkapan-ungkapan para sahabat. Baginda ada sahabat Hasan bin Thabit, dia buat syair yang memuji akhlak Rasulullah, memuji kepribadian baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh, tak ada masalah. Ini termasuk dalam puji yang diharuskan, bahkan termasuk dalam tanda kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita puji baginda. Sebab itulah disusun dalam ungkapan-ungkapan yang kita panggil apa? Marhaban tu, bercerita tentang Rasulullah. Cumanya pujian ini tak boleh melampau. Dia tak boleh melampau. Itu yang kita katakan puji yang diharuskan, puji yang dilarang.
Okay. Itu setakat tu dulu. Nanti saya sambung lagi. Masya Allah, sangat nampak cantik. ada soalan. Allah Akbar. Sangat cantik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita nak terus kepada soalan sulung kita daripada saudari Intan Zurina Abdul Razak. Soalannya, apakah reaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dipuji yang harus kita contohi? Terima kasih kepada saudari Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, cantik soalan ni sebab dia berkait dengan apa yang kita sebut tadi. Benar. Okey. Rasulullah dipuji. So apa respon baginda? Dan soalan ni bagus sebab kita sebut dah di awal tadi. Rasulullah puji orang tak? Rasulullah kalau dipuji baginda buat macam mana? Jadi sebab kita kadang-kadang berlaku pada diri kita. Betul. Kita pun nak puji dan kita pun kadang-kadang ada orang puji. Betul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada ummah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, la tatruni kama atarratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluh. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan, jangan melampau dalam memuji diriku sehingga sampai peringkat memuja. Jangan melampau sebagaimana melampaunya golongan Nasara memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Aku sebutlah Muhammadun abduhu wa rasul. Dia sebut aku ni Muhammad, hamba Allah dan utusan Allah. Apa maksud Nasara melampau dalam memuji sampai peringkat memuja Nabi Isa? Sampai peringkat dianggap anak Tuhan. Sampai peringkat dianggap Jesus itu sebagai Tuhan. Betul. Isa, ini melampau. Sehingga ada suatu hari seorang hamba yang duduk pukul-pukul gendang, dia hamba-hamba. Dia ni nak puji Nabi. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ungkapan dia buat nasyid, syair yang dia nak puji Nabi Muhammad, seorang hamba. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Ada di kalangan kita seorang nabi yang tahu apa akan berlaku besok. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur hamba ni, la taquli hakaza. Jangan sebut macam ni. Sebab dia telah mendakwa Nabi tahu benda besok. Besok ni perkara gaib. Rasulullah larang, ni jangan over. Jangan melampau kamu puji aku tahu perkara gaib. Aku boleh memberi manfaat, menolak mudarat. Semua itu milik Allah. Jadi Nabi clear dengan para sahabat. Nak puji boleh, jadi cuma jangan melampau. Demikian juga kita. Kita sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kita berdoa, kita minta dengan Allah, kita tak minta dengan Rasulullah. Kan? Kita minta Allah bagi syafaat, izinkan syafaat Rasulullah kepada kita. Kita mintakan Allah yang menyembuh penyakit, kita mintakan Allah yang selamatkan kita dari mudarat. Kita tak minta dengan Rasulullah. Kita puji Rasulullah. Rasulullah bukan memberi hidayah. Yang memberi hidayah adalah Allah. Yang menyembuh adalah Allah. Kita amal doa yang diajar oleh Rasulullah, kita tak puji Rasulullah melampau. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dipuji, baginda pesan pada para sahabat jangan melampau. Bahkan ada masanya Rasulullah sendiri menyebut tentang diri baginda, ana sayyidu bani Adam. Aku adalah ketua pemimpin anak Adam, wala fakhra. Nabi pernah sebut, akulah orang yang paling baik terhadap isteriku, dan bukan aku nak memuji diri, berbangga. Jadi di situ ada, maksudnya izin dipuji tapi tidak melampau, izin dipuji tetapi tidak melahirkan rasa gong. Gong. Tahu tak gong? Gone. Tak rasa dia bila orang puji dia rasa aku lah paling hebat. Tak, Rasulullah tidak sedemikian sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di awal tadi saya tertarik bila saya kata bagus Da'i Fahmi datang awal baju cantik. Da'i Fahmi sebut hadza min fadli rabbi. Disebut ungkapan doa Nabi Sulaiman alaihi salam. Apabila kita dipuji sangat baik juga kita menyebut ungkapan Nabi Sulaiman. Cuba para penonton ikut saya. Hadza min
fadli Fadli Rabbi. Rabbi. Ini ungkapan Nabi Sulaiman. Dia sebut apa? Bila kita dipuji, Ustaz Syed nampak slim je sekarang. Kita pun sebutlah, hadza min fadli Rabbi, ini daripada Tuhanku, ini dari Allah. Kita nak ingatkan, sebab Nabi Sulaiman memang disebut gitu. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat ini, kelebihan yang orang puji kita ini semua dari Allah. Allah nak uji kita dia bersyukur ataupun kita kufur dengan nikmat. Kan? Kita ingat. Bagus doa Nabi Sulaiman ini. Kat mana tu Ustaz? Cari. Dalam surah An-Namli. Suratul Namli. Surah Semut. Ayat nombor 40. Ayat 40. Ayat dia panjang. Tapi kita boleh ambil kat situ. Hadza min fadli Rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Allah bagi nikmat ni, orang puji. Ini dari Allah. Allah nak uji aku ni syukur ke tidak. Kita remind diri kita sendiri. Wallahualam. Masya-Allah. Saya tertarik dengan kisah pemuda yang bermain gendang tadi Ustaz. Jadi Ustaz, berkaitan dengan kisah tu, adakah dalam kasidah yang kita dengar kan, ada banyak pujian, sebagai contoh ada satu kasidah berkenaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puji-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh, di suatu malam bulan yang penuh cerah, baginda mengenakan pakaian serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Jadi Ustaz, maka di situ kalau saya sambung hujang. Jenuh nak sambung ni, kisah panjang. Hujang. Allahu akbar. Jadi Ustaz, kasidah-kasidah sebegini yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membezakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membandingkan Nabi Muhammad dengan bulan purnama, adakah dibolehkan ataupun melampau? Silakan. Itulah maksudnya yang Jabir tadi, yang pertama sekali pujian-pujian terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disusun, diatur oleh para ulama dengan bahasa yang begitu indah. Allahu akbar. Bila kita baca yang bahasa Arab, yalah alhamdulillah kita fahamlah sikit-sikit bahasa Arab tu, kita rasa nampak kasih sayang para sahabat. Masya-Allah. Nampak kasih sayang para ulama salafus salih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menyusun pujian-pujian yang begitu indah. Kasihnya mereka pada Rasulullah. Memang bila kita kasih pada seorang, kita puji, kita cari kelebihan-kelebihan. Para sahabat tengok wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut lebih indah daripada bulan yang mengambang. Itu sebagai perumpamaan, nak ceritanya indahnya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah layak. Cuma dalam masa yang sama, para ulama juga peringatkan kita. Ada juga kadang-kadang bait-bait syair yang orang terlalu sayang Rasulullah nak puji sehingga dia terlajak. Dia terlampau meletakkan sifat yang hanya layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi letak atas pada diri Rasulullah. Yang ni kena hati-hati. Tak boleh kita puji Rasulullah sampai peringkat ketuhanan. Sebab tu Nabi tegur hamba tadi. La taquli hakadha. Bila dia sebut apa? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Kita ada Nabi yang tahu perkara esok, future. Ini perkara gaib. Hanya Allah yang mengetahui perkara gaib. Jadi tak boleh melampau. Pujian silakan apabila itu yang memang selayaknya dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada garis panduan dia Ustaz ya? Ada had dia, hudud dia, ada batasan, border. Masya Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Fahmi dan Ustaz Nur Hisham Tuan Padang. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Acini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Tuan Haji Omar sentiasa bersama kita. Ni puji ikhlas ni. Alhamdulillah Ustaz. Semua orang suka dipuji Ustaz, termasuklah saya. Alhamdulillah Ustaz puji saya pagi ini. Soalan saya begini Ustaz. Kadang-kadang kita ni memuji orang, ada niat. Yang niat baik tu tak apalah. Maksud yang baik tak apa. Ini kadang-kadang dipuji depan kita, okey, dipuji kita Ustaz.
Tapi belakang kita dikutuk habis-habisan kita. Jadi soalan saya, apakah orang yang begini rupa dikira macam mana kedudukannya? Adakah haram ke hukumnya macam mana? Kerana dia memuji hanya depan saja. Lepas tu dia orang lain pun aku cukup menyampah tengok muka dia tu. Tapi aku puji itu saja, dia nak ambil hati dia. Jadi apakah kategori yang puji yang macam ni, yang tak ikhlas macam ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Da'i. Terima kasih banyak Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Omar Abdul Majid atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Allahu Akbar. Itulah dia puji bagusnya call tiap-tiap pagi. Belakang dia kutuk pula macam tak ada orang lain call. Tapi sebenarnya soalan-soalan ni bagus. Betul. Soalan-soalan ini membuka tajuk perbincangan. Betul. Dan sebenarnya memang ada golongan yang macam ni, yang bagaimana Tuan Haji Omar sebut tadi, memang ada golongan macam ni. Dia panggil golongan Zul Wajhain. Golongan yang ada dua wajah. Talam dua muka. Talam dua muka. Memang ada golongan macam ni, dan inilah salah satu sifat golongan munafiqin di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila golongan munafiqin, orang munafik zaman Nabi, bila dia jumpa Rasulullah, bila dia jumpa para sahabat orang beriman, mereka kata bagus Muhammad ni, kepimpinan Muhammad ni bagus, Muhammad ni memberi nasihat pada kita, ajaran Muhammad ni bagus. Qalu amanna, mereka kata kita pun ikut Islam, kita pun ikut Islam, yang Muhammad nak ni kita pun ikut Islam. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi orang munafik bila mereka bersama dengan ketua-ketua mereka, Quran sebut syayatinihim, bila mereka bersama syaitan-syaitan mereka, Allah, yang dia duduk ketua-ketua pemimpin yang mengampu dia ni, qalu inna ma'akum, dia kata bos, saya sebenarnya bersama bos saya, inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un, yang kami kata nak Islam, yang kami kata bagus Muhammad, kami kata bagusnya sahabat, sebenarnya kami main-main je dengan dia orang. Ini talam dua muka. Depan Nabi Muhammad dia puji, di belakang dia kutuk, dihina. Depan ulama dia puji, di belakang dikutuk, dihina. Depan kawan dia, depan sahabat, kalau kat office, kat depan dia puji, bagusnya awak datang awal, bagusnya awak perform kerja. Kat belakang dia kutuk, dia hina. Allah. Ini sifat munafiqin. Ini sifat orang munafik. Mereka memang pergi ke masjid Nabi, mereka hadir dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka puji, tetapi di belakangnya mereka kutuk. Ini kalau masuk dalam bab yang saya nak sebut, puji-pujian yang terlarang. Dan ini di antara tanda pujian yang tidak ikhlas. Dia puji itu hanya di bibir mulut. Dan biasanya kalau yang jenis macam ni, yang contoh yang Tuan Haji Omar sebut tadi, depan dia puji, selalunya pujian itu jadi melampau. Oh, dia puji, dia pong. Dia pong tu, ya Allah, pon. Dia pong maksudnya diangkat seseorang, melampau-lampau. Dia pong, dia punya bos, dia punya ni, lebih-lebih. Tapi yang jenis macam ni, di belakang dia kutuk. Sebab tu kita, kalau ada orang yang pong kita lebih-lebih, hati-hatilah dengan orang macam ni. Allah. Saya jarang dengar perkataan tu, Ustaz. Betul, banyak vocabulary nak belajar pagi ni. Allah, sangat cantik penjelasan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru dengan topik kita pada pagi ini berkenaan dengan akhlak tak salah memuji. Dan sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1-800-88-1677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik, kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita, daripada saudara Ashwiz Aziz. Soalannya, memberi pujian dan menerima pujian itu memang memberi impak yang positif, tetapi ada kalanya boleh juga mendatangkan ujub dan riak. Yang pertama, apakah reaksi atau kata-kata yang terbaik ketika kita memberi mahupun menerima pujian? Dan apakah boleh kita memuji seseorang kerana terlalu fanatik terhadap individu lain? Terima kasih kepada saudara Ashwiz Aziz atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Pertama sekali, saya sangat bersetuju dengan yang Ashwiz sebut tadi itu. Memberi pujian, memberi impak yang positif. Ya. Kita contohilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa alert dengan insan di sekeliling baginda. Maksudnya apa? Contoh, seorang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bila dia hijrah ke Madinah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman tak bawa harta, tak bawa apa. Sa'ad kata, Abdurrahman, aku ada harta, aku bagi dua, kau ambil separuh. Aku ada isteri 2 orang, kau tunjuk nak yang mana, aku ceraikan, cukup edah, kau kahwinlah. Lalu Abdurrahman bin Auf kata, tak apalah, barakallahu fi malika wa ahlik, moga-moga Allah berkati harta dan keluargamu, tunjuk aku pasar je kat mana. Lalu Abdurrahman bin Auf, dia survive sendiri, pergi ke pasar, berniaga. Setelah beberapa ketika, Rasulullah jumpa Abdurrahman bin Auf. So kata Abdurrahman, nampak ada tanda orang baru kahwin. Allah. Orang baru kahwin ni ada tanda-tanda ke? Dan dengan baunya dekat badan dia. Jadi Rasulullah tanya, Abdurrahman, kahwin ke? Abdurrahman kata, ya Rasulullah, saya dah kahwin. Mana kumpul-kumpul duit kat Madinah sampai boleh kahwin. Allah. Rasulullah puji Abdurrahman bin Auf dan Rasulullah pesan, aulim walau bisyah, buatlah kenduri sikit walaupun sembelih seekor kambing. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat alert dengan sahabat di sekeliling. Ada perubahan, nampak senyum manis, baju baru, tanda orang baru kahwin, alert. Maka kita contohi baginda sebagai seorang suami, balik ke rumah, isteri baru tukar lansir baru, tukar cadar, pujilah sikit. Allah, rasa macam pengantin baru masuk bilik kita ni. Barulah hilang letih isteri itu. Puji sikit. Contohi Rasulullah. Makan sedap, tambah 3 pinggang tambah. Tak puji langsung lauk. Allah. Ada puji sikit. Allah, isteri abang ni boleh buka restoran dah ni, macam Miang Plan. Rasa macam duduk kat Krabi dah makan sedapnya tom yam ni. Puji sikit. Contohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang putih ada tulis buku apa? 5 Love Language. Dia panggil, ada bahasa-bahasa cinta suami isteri. Dia ada word of affirmation. Nak sebut pun bolok. Word of affirmation. Kita puji, appreciate. Anak-anak kita basuh pinggan makuk hari ni, bagusnya kakak, clear dah sing. Kemasnya katil kat bilik hari ni, ya Allah. Puji. Dia tunjuk putusan periksa, puji. Tak salah, maksudnya betul apa yang disebut tadi. Pujian ini memberi kesan yang positif. Tetapi apa tadi soalan tanya, kalau kita dipuji, kita nak sebut apa lagi? Reaksi kita. Memberi dan menerima pujian. Ya, yang menerima pujian. Reaksi yang pertama, diri kita kalau kita dipuji, kita blame diri kita. Orang tak tahu kelemahan aku. Orang nampak yang baik je, orang tak nampak yang buruk aku. Ini hati kita. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Bagaimana para sahabat kalau dipuji, dia akan berdoa, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yazunnun. Para sahabat, ada riwayat kata Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, tak apalah, tapi doa ini yang sangat baik. Ya Allah, janganlah kau murka pada aku dengan apa yang orang puji aku ni, ya Allah. Ampunilah aku apa yang mereka tak tahu, ya Allah.
Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Maknanya ketika orang puji kita, kita jangan ride the trend. Kita jangan ikut flow pujian tu. Naik share pujian. Kita bilang dalam hati kita kelemahan-kelemahan diri kita. Orang puji aku baju cantik, dia tak tahu aku semayang lewat. Allah Akbar. Orang puji aku, orang kata aku baik, dia tak tahu aku dah semayang pun kadang-kadang tak khusyuk. Maksudnya ketika kita dipuji, kita jangan duduk terbang sekali dengan pujian itu, tetapi kita tohmahlah hati kita. Ini yang doa sahabat baca tadi. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau murka pada aku, dia orang duk puji aku. Waghfirli bima la ya'lamun. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, yang dia orang tak tahu. Ada dosa-dosa aku buat. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Ya Allah, tolonglah jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Ini doa, ini reaction dalam hati dan juga sebut di mulut. Muhasabah diri kepada dan muhasabah diri tadi. Ya. Masya-Allah. Jadi Ustaz, soalan keduanya, apakah boleh kita puji seseorang kerana kita fanatik? Terlalu fanatik Ustaz. Ini memang masalah problem. Kita tak boleh ta'assub. Fanatik bahasa kita, bahasa agama kita sebut ta'assub. Hatta kita sayang pada tok guru kita ulama. Kita sayang pada pemain bola yang kita minat. Dia skor 7 biji gol. Kita sayang kepada pemimpin kita. Kita sayang pada suami kita sendiri. Dia tak boleh melampau. Tadilah asasnya tak boleh melampau dan tidak boleh fanatik. Siapa saja. Kadang-kadang ada orang fanatik dengan guru dia. Ingat, guru kita adalah manusia yang maksum. Hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pak cik maksum tu, MAT tu, maksum, sifat Nabi makna tidak tersilap daripada dosa. Yang Rasulullah sebut semua betul. Tapi guru kita ni manusia. Kita sayang dia, dia banyak ilmu, dia bimbing kita, tapi kita jangan fanatik. Dia juga mungkin ada tersilap. Cuma pesanan kita, saya kalau dengan guru, biasa kita jumpa silap dia. Tapi ketika kita jumpa silap dia, lihatlah kelebihan-kelebihan dia yang banyak lagi. Ilmu dia, nasihat dia, istiqamah dia. Ya ada silap tu. Dia manusia. Jangan lihat aib dia lah. Ya, jangan lihat aib dia, apatah lagi besar-besarkan. Ini guru kita. Jadi yang penting, kita jangan ta'assub. Kita jangan melampau. Allah. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, siapa di sana? Okey, Ustaz Dadai ya? Ya, saya. Okey, orang berilmu ni kedua-duanya memangnya berseri pagi ni. Allahu Akbar. Hazam fadl Rabbi. Soalan saya Ustaz. Tak tahu lagi tak mandi. Okey Ustaz, saya nak tanyalah Ustaz kan. Bolehkah kita memuji seseorang itu walaupun kita tak menyokong dia permulaannya, tapi disebabkan dia ni ada jawatan dan kuasa, maka kita puji dia, kita sanjung dia demi kebaikan untuk orang sekeliling kita ataupun orang bawahan kita, seperti untuk menjaga kebajikan orang-orang bawah ni. Boleh ke cara macam tu? Tadi terbaliklah, bukanlah kita angkang dia ke ataupun kita tomah dia kat belakang, tak ada. Dia dah ada jawatan dan kuasa tu, tapi kita puji dia demi kebaikan untuk orang keliling kita ke bawah. Boleh ke Ustaz? Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Haji Baharudin Kasim atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Ya, bagus soalan ni, dan ini yang saya nak masuk dalam bab pujian yang dilarang. Pujian yang dilarang. Ada 4 pujian yang dilarang. Yang pertama kita dah sebut tadi, pujian yang melampau, sehingga sampai peringkat kita puji Nabi sendiri pun sampai peringkat ketuhanan, itu melampaulah. Antaranya pujian yang dilarang ialah puji madhaman la yukhsha alaihi fitnah. Kita puji orang yang kita tahu, kita bimbang, mungkin dengan pujian kita itu menyebabkan dia ni jadi ujub, dia jadi riak, dia jadi syok sendiri. Lalu orang-orang yang macam ni kita tahu kalau dia ni kena puji dia jadi lain, ini dilarang. Jangan puji orang macam ni. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, bila seorang puji seorang lagi, Rasulullah kata kamu telah penggal lehernya. Kamu pacu kepala dia tu. Sebab
pujian merosakkan agama dia, merosakkan jiwa dia. Dan ada satu hadis Rasulullah kata, kalau orang yang kuat sangat puji ni, kamu lemparlah pasir ke muka dia, yang tukang puji tu. Sebab dia sedang merosakkan iman dan agama kamu. Ini pujian yang dilarang. Antara pujian yang dilarang ialah para ulama menyebut madhu man la yastahiqqa, memuji orang yang tidak layak dipuji, minal fusakh wal zalimin. Ini ulama sebut. Antara pujian yang dilarang ialah kita puji orang yang tidak layak, tidak berhak di kalangan ahli-ahli fasik ataupun orang-orang yang zalim. Dan memang berlaku adanya golongan yang kita sebut mengampu. Membodek, mengampu. Bila orang ni orang yang zalim, orang yang fasik, Allah kita paksa pujilah sebab dia ada kuasa sekarang. Kalau tidak nanti ini termasuk dalam pujian yang dilarang. Pernah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi SAW berpesan, la taqulu lil munafiq sayyiduna fa innahu in yaku sayyidakum faqad askhatkum Allah azza wajal, rabbakum azza wajal. Hadis riwayat Abu Daud. Nabi kata, jangan kamu sebut pada orang munafik, ini ketua saya. Dan sekiranya dia betul-betul kamu jadikan ketua kamu, sebenarnya kamu telah menyebabkan Tuhan kamu murka. Rasulullah pesan. Maknanya mengampu tadi, nak membodek tadi tak boleh. Kita tak boleh puji. Kita tahu dah dia ni orang jahat, dia ni orang yang zalim, tapi Ustaz, dia ada kuasa. Kalau tidak dia bunuh saya, kalau tidak dia tembak saya. Orang beriman, iman dia tetap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia yakin yang memberi rezeki adalah Allah. Benar. Yang memberi penyembuh adalah Allah. Yang memberi hidup mati adalah Allah. Betul. Yang tidak layak, ini termasuk dalam pujian yang dilarang oleh agama. Memang ada. Bagaimana ahli sihir memuji Firaun. Bagaimana adanya sepanjang sejarah Islam, apabila adanya orang-orang zalim, bila dia dapat kuasa, ada golongan-golongan pengampu. Dan pengampu-pengampu inilah yang membawa fitnah kepada agama sebenarnya. Membuat potret perkara yang negatif kepada agama apabila ada golongan-golongan pengampu. Dan pengampu inilah yang menjadi sebab yang zalim itu bertambah zalim. Benar. Sebab ada je yang tolong bagi dalil. Betul. Ada je yang tolong kata bagus apa yang dia buat. Dan inilah yang kita harus fahami di antara pujian yang dilarang. Carilah redha Allah. Orang yang mencari redha Allah, walaupun dia berhadapan dengan kemurkaan, kemarahan orang, Allah Ta'ala akan tolong dia. Ada orang mencari redha manusia. Sebab nak dapat itu, nak dapat ini, maka dia sebenarnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia dapat apa yang nak seketika, tak lama, tapi tidak bawa bahagia yang hakiki. Allah. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi buat para penonton yang baru saja menyaksikan program kita pada pagi ini, suka saya nak ingatkan topik yang sedang kita bincangkan adalah berkenaan dengan topik akhlak, tak salah memuji. Jadi sekiranya terdapat sebarang soalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami di talian 1800-881677 ataupun terus di ruangan Facebook kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jadi tanpa membuang masa lagi, kita nak terus meraihkan soalan daripada para penonton kita. Soalannya daripada Facebook, daripada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad. Soalannya, apa hukum seorang lelaki ikhlas memuji-muji seorang wanita yang bukan mahram kerana terpesona dengan kecantikannya, bukan disebab nafsu?
Yang kedua, seseorang yang memuji rakannya tetapi dalam hatinya membenci, adakah berdosa? Jadi terima kasih kepada saudara Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fatih Ustaz. Silakan. Payah juga nak jawab soalan ni. Tadi soalan bagus soalan. Dia kata seorang lelaki puji seorang wanita yang bukan mahram. Terpesona dengan kecantikan bukan disebabkan nafsu. Nak jawab macam mana kita jawab dulu dalam bab sadduz zara'i'. Prevention is better than cure. Dalam Islam dia ada satu kaedah, kamu mencegah lebih baik daripada kamu merawat. Ada juga kaedah dipanggil sadduz zara'i'. Apa dia sadduz zara'i'? Menyekat, memotong ruang-ruang yang boleh membawa kepada perkara-perkara dosa. Dia ikhlas. Dia tengok Allah comelnya, kan? Dan kalau ni dia ada dua, mungkin dia puji di belakang ataupun dia puji di depan. Betul. Kalau betul dia ikhlas, dia puji belakang lah. Nampak macam mana dia tengok sup sekali lalu tu rezeki dia tu. Allah comel dia ni. Gitu je lah. Mana dia sebut tadi tanpa nafsu. Betul. Kan? Dia puji di belakang. Tapi kalau di depan, apatah lagi dia bila berkait dengan orang perempuan ni, kita kena hati-hati sikit lah. Orang perempuan ni bagus, dia tu. Dan kita sebagai manusia, kita orang lelaki pun, jadi kena hati-hati. Betul. Dia sebab syaitan akan cari setiap ruang yang ada. Sebab tu kita kata ada ruang untuk syaitan, kita potong. Tapi kalau betul-betul dia ikhlas, dia puji belakang je lah. Dan jangan puji lama sangat, jangan tengok lama sangat. Lepas tu cari IG dia apa? IG dia. Tengok IG pula. Lah sekali banding pula dengan isteri sendiri kat rumah. Allah Ini saya kata, syaitan akan buka ruang-ruang. Alah ustaz, semua tak boleh ni. Saya bos ustaz kat office, saya ada staff saya. Nampak dia pakai tudung okey. Menyapa itu okey. Sebagai nak motivasi, sebagai nak bertegur siapa, tapi jangan lebih-lebih. Betul. Sebab kadang-kadang siang juga kat orang perempuan. Kita kata, oh comel tudung dia hari ni, nampak muka pun muda sikit. 8 jam dia duduk depan kamera lepas kita. Dia duduk office sikit-sikit tengok dia cermin tak bawa itu, telefon lah. Posting skrin kamera tu tengok Allah, apa puji ni. Tak jadi kerja dia. Jadi kita betul kadang-kadang kita ikhlas, tetapi kalau perbuatan kita itu merosakkan dia lah tadi. Sebab tu saya kata tanda kalau orang betul-betul ikhlas nak puji, puji di belakang. Sebab itulah ni kita masuk sikit. Sebab dia sebut ikhlas puji tadi. Kalau orang yang betul-betul ikhlas, dia puji belakang. Dia puji tok guru dia puji kawan dia. Allah saya, contoh dia kata, oh, kawan saya ni, saya travel dengan dia, musafir dengan dia, ya Allah, sangat-sangat dia jaga masa solat. Kita puji di belakang, bukan depan dia. Hari ni pujian yang ikhlas. Saya duduk dengan Fahmi, saya cerita kat kawan saya, baru ni saya pergi umrah. Allah dia ni berdiri lama, orang Arab buat hal ni, tapi dia saya nampak sabarnya dia. Saya kadang-kadang rasa panas hati juga dengan perangai Arab ni, tapi tengok sabar dia, kita pun terkesan. Kita puji di belakang. Kita puji Allah. Ustaz Azhar Idrus tu kalau jawab soalan dah lah kelakar tapi jelas senang faham. Kita puji belakang dia. Dia tak tahu kita puji dia ni. Betul. Tapi kalau kita puji depan, ada kemungkinan merosakkan hati seseorang, kawan kita. Kita ada puji depan, ada kemungkinan kita tak ada tujuan lain. Kalau berkait dengan perempuan, kita puji depan, takut membuka pintu-pintu syaitan. Jadi kita kena hati-hati perkara ni, kan? Yalah, memang Allah Ta'ala bagi keindahan pada ada orang perempuan, Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia. Dan orang perempuan, kalau dia tahu dia ni cantik sikit, Allah Ta'ala bagi kecantikan, tolong jangan salah guna. Betul. Alhamdulillah, Jaga. Allah bagi kita kecantikan. Cantik itu kalau plus dengan akhlak dan takwa, marvelous. Dia cantik pun dah jaga akhlak. Jangan salah guna cantik yang Allah bagi kat kita, akak-akak kita. Alhamdulillah, puji Allah. Allah yang bagi aku macam ni, Allah yang bagi aku wajah orang tengok, orang jadi sayang. Jangan salah guna. Bila kita salah guna, Allah nak tarik balik anytime. Betul. Anytime Allah Ta'ala boleh tarik balik. Benar. Syukur pada Allah. Alhamdulillah, kan? Jadi yang puji tadi tu dalam keadaan-keadaan tertentu yang contohnya saya sebut tadilah, sebab disebut bukan mahram ni kan. Bos ke apa, dia nak motivate, nak menyapa, sikit-sikit boleh lah. Jangan lebih-lebih sangat.
Masya-Allah, sangat cantik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz dan juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita sudah pun berada di hujung rancangan di TV3. Namun jangan ke mana-mana, kita masih lagi berbaki 30 minit siaran di TV9. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama dengan saya Da'i Fahmi dan juga Al-Fadil Ustaz kita, Ustaz Muhammad Nur Hisham Tuan Padang. Dan Alhamdulillah kita pejam celik berbaki masa lebih kurang 30 minit lagi di siaran TV9. Jadi kita tak nak membuang masa, kita nak terus meraihkan soalan daripada penonton kita daripada Facebook. Soalannya daripada saudari Mak Etun. Soalannya, bagaimana kalau kita memuji orang yang dipuji itu mendatangkan riak padanya sambil berkata, tahu tak apa? Adakah kita berdosa disebabkan pujian kita dia riak? Terima kasih kepada saudari Mak Etun atas soalan yang saya kira sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz. Silakan. Ustaz, soalan tadi kena baca macam ni. Tahu tak apa? 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 Tahu tak apa? Ada intonasi dia. Tahu tak apa? Ya, memang kita sebut dah tadi. Antara memuji yang dilarang ialah apabila kita memuji seseorang yang dibimbangi. Bila kita puji akan melahirkan dia ujub. Ujub ni maksudnya syok sendiri. Kibr, dia berasa jadi takabur, yang menyebabkan dia jadi riak. Itu tak boleh. Kalau sekali kita puji dia, tahu tak apa? Maknanya kita tahu dia ni memang terus gitu. Stoplah, lain kali jangan puji sangat dia. Syok sendiri. Itulah yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, al-madhu huwa adh-dhabhu. Memuji sebenarnya adalah menyembelih. Maknanya bila kita puji, kita sedang merosakkan dia. Dan yang lagi bahaya, kita merosakkan agama dia, jiwa dia. Jadi kalau orang yang macam ni, kita jangan pujilah dia. Kita jangan puji. Dan macam kita sebut tadilah, kita bila orang puji kita, kita tohmahkanlah dia kita. Dia tak tahu dosa aku. Dia tak tahu perangai aku kat belakang ni. Yang dia nampak ni, je depan kamera je dia nampak aku. Ya Allah, aku banyak dosa-dosa lain lagi. Ini cara kita nak memujuk hati kita sendiri. Wallahualam. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita daripada awal tadi kita membincangkan pasal memuji dari sudut makhluk. Maksudnya manusia dengan manusia. Bagaimana kalau orang yang memuji perkara yang bukan hidup? Sebagai contoh, kita puji pemandangan, dan ada juga puji-pujian yang biasa kita dengar, ubat ni, kau guna ubat ni yang sembuhkan aku ni, kau guna ubat ni sangat-sangat mujarab ni, memang boleh sembuh, confirm boleh sembuh. Jadi adakah pujian-pujian ini dilarang ataupun dibolehkan? Silakan Ustaz. Sebab tu kita diajar, apa contoh tadi sebut pemandangan kan. Kita diajar bila tengok pemandangan yang indah, air terjun, pantai, kat sini warna dia putih, hijau sikit, hijau gelap, cantik, jernih air. Kita diajar bila kita tengok pemandangan yang indah ni, nak sebut apa? Subhanallah. Sebut apa? OMG. Ada orang OMG, oh my God. Cara Islam aja bila kita tengok subhanallah. Allah Akbar. Apa maksud subhanallah? Maha suci Allah. Apa maksud maha suci Allah? Maksudnya Allah tidak ada sebarang kekurangan, kecacatan. Allah maha suci daripada kekurangan. Allah sempurna. Yang jadikan air terjun ini Allah. Yang jadikan pemandangan yang indah ini, bunga yang pelbagai warna ni, Allah. Kita puji makhluk itu, kita melihat keagungan Allah, kita melihat kuasa Allah. Itu kalau pemandangan. Kalau macam ubat tadi, tak salah kita puji, tapi dengan iman kita, Allah dulu. Alhamdulillah, Allah pertemukan saya dengan ubat ni. Saya makan ubat ni. Batu saudak ni hilang resdung saya. Saya makan ubat ni hilang sakit kaki saya. Go out. Baik.
Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan tuan doktor ni. Alhamdulillah Allah pertemukan saya dengan treatment ni. Sembuh dah slip disc saya buat chiropractic hari tu. Allah syukur Allah bagi sembuh. Tak salah kita puji benda ni dengan kita tidak lupa dan i'tiqad dan kita relate dengan Allah. Dah boleh tak kita sebut banyak-banyak nikmat ni Ustaz? Kita puji Alhamdulillah bisnes saya untung. Tak salah dengan syarat tidak riak. Bukankah Allah yang suruh kita sebut wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu maka sebutlah. Kita sebut nikmat Allah. Alhamdulillah lepas Covid ni tahun 2022 baru ni sale kita dah mula naik. Alhamdulillah. Kita sebut Allah. Sandarkan pada Allah. Sandarkan pada Allah. Tak salah. Alhamdulillah. Kita punya penonton, tanyalah Ustaz, semakin ramai. Ada yang tonton online, dia orang tolong share. Alhamdulillah. Bagusnya penerbit dan kru berusaha. Tengok, puji ikhlas tak? Nak suruh jemput lagi ke ni? Tengok, kalau puji tak ikhlas, ini dilarang. Tapi kalau puji untuk menghargai, ini kerja dakwah, menyebarkan Islam. Alhamdulillah. Bertahun-tahun, berapa ramai orang yang ambil manfaat. Saya kadang pergi ke surau masjid, ibu-ibu, ayah-ayah kita sentiasa menonton, tanyalah Ustaz. Pada para penonton, tanyalah Ustaz. Doakan ustaz-ustaz kita. Doakan penerbit, kru-kru yang datang pukul 5, pukul 4 pagi dari rumah. Program ini berjalan. Doakan. Ya, bukan puji saja, tolong doa. Ini tanda ikhlas bila kita puji di belakang. Bila kita puji di depan, itu tengok keadaan. Kena hati-hati dan biarlah kita betul-betul ikhlas dalam pujian tersebut. Wallahualam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Dakni, Ustaz serta kru TV3, tanyalah Ustaz dan TV9 ya. Saya Puan Jamaliah daripada Taiping. Masya-Allah, apa khabar Puan Jamaliah? Alhamdulillah, salam Ramadan untuk semua ya. Masya-Allah, salam Ramadan juga insya-Allah. Soalannya? Soalan akak. Zakat pernah dengar ceramah kan bila saat-saat kita jenazah tu diangkat sebelum ke tanah kuburan, seseorang akan bertanya apa kita kata pada si mati ataupun arwah. Jadi kita pun tentu kita kata bersangka baik. Kita kata pada si mati baik, apa pun baik. Tapi akak pernah dengar Ustaz kata kita tak boleh kata dia baik. Sebab kita tak tahu dia. Dalam masa yang sama kita telah menipu. Jadi dilema kami nak jawab baik atau berdiam diri. Mana yang lebih baik tu Ustaz? Itu saja soalan akak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan untuk semua sekali lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Jamaliah Muhammad atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, silakan. Ya. Terima kasih Kak di atas soalan yang sangat baik ini. Sangat baik. Sebenarnya persoalan yang Kak sebut ini adalah kesimpulan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia ada satu bab. Imam Ghazali dia ada bahagian-bahagian kitab Ihya Ulumuddin. Ada satu kitab, dia ada banyak jilid. Satu jilid dia panggil Al-Muhlikat. Perbuatan-perbuatan yang merosakkan. Dan ada bab yang disebut Afatul Lisan. Penyakit-penyakit lidah. Dalam banyak-banyak penyakit lidah yang disenaraikan oleh Imam Ghazali, yang ke-18 Al-Afatul Thaminati Ashar Al-Madh. Penyakit lidah yang ke-18 dalam kitab Ihya Ulumuddin, memuji. Jadi dalam kitab ni Imam Ghazali sebut kesan memuji. Ada kesan, 4 kesan negatif kepada yang memuji dan ada 2 kesan kepada yang dipuji. Lalu apa yang saya sebut tadi, pujian yang dilarang, yang dibenarkan sebenarnya daripada kesimpulan daripada kitab ni. Dan Imam Al-Ghazali membuat satu kesimpulan yang menyatakan keharusan memuji apabila pujian itu tidak memberi kesan pada orang dipuji dalam bab jenazah. Saya baca, wa bi tafsili hadhihi al-afat تقدر على الجمع بين ذم المدح وبين الحث عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت لما أثنوا على بعض الموتى. Ini kesimpulan yang Ghazali buat, bahawa boleh tak puji ke larang ke macam mana? Kesimpulannya boleh. Bagai contoh,
apabila adanya jenazah yang dikenali. Ini berkait dengan soalan Kak Jamilah tadi. Ada jenazah yang dikenali memang masa hidup dia orang baik, orang soleh. Jadi dia dah meninggal. Ma taqulun? Apa kamu kata kepada jenazah ini? Ramai orang kata khair, baik. Bila orang puji kata baik. Nabi sebut wajabat. Ya, wajiblah baik untuk dia. Sebab ramai orang puji. Dalam keadaan memuji mayat tu jadi riak tak? Tak ada. Mayat tu tak riak. Tak ada lah dia bangun. Tak ada kesan. Tahu tak apa. Kalau mayat bangun cakap tahu tak apa, lari orang tukang ikut tu kan. Jadi pujian itu tidak memberi kesan pada al-mamduh, pada yang dipuji. Dan Nabi pun wajibat, Nabi kata wajib bagi dia bila ramai orang puji. Cuma ni kesimpulan bab yang dibuat oleh Imam Ghazali adalah bab puji yang diboleh dan tak dibolehi. Jadi bila gabung dua, mana tengok bila puji itu tidak memberi kesan, orang yang dipuji tak jadi riak, maka silakan puji orang yang dah mati. Persoalan yang Kak Jamaliah tanya tadi, okey, bila kita ini kita sebenarnya kita dalam masyarakat kita bila ada orang mati, apa yang kamu kata pada jenazah ini? Baik. Kita tak kenal dia. Maka sebenarnya itulah satu penyaksian. Jadi Kak tanya tadi, kita tak kenal pun jenazah ni, kita nak sebut baik ke? Kita diamlah. Kita diam tapi kita doakan kebaikan untuk dia. Kita dalam solat tadi kita dah doa kebaikan, keampunan untuk si mati. Tapi kita nak bersaksi bila kita nak kata baik, itu kita kena kenal dia. Betul. Kita kena kenal. Dah kita tak kenal, macam mana kita nak bersaksi kata dia baik? Kita tak boleh bersaksi kata dia baik. Tapi kita digalakkan sangat berdoa untuk dia keampunan. Dan ini juga ada sedikit lagi faedah. Ini pada persoalan ini sangat penting kita masa hidup ni buat baiklah. Buat baik kepada seramai mungkin orang. Betul. Kebaikan dengan penuh ikhlas dari hati. Biar ramai orang yang bersaksi kebaikan kita. Bukan kita buat supaya mereka bersaksi, kita buatlah kebaikan. Biar kita masa kita mati, lagi banyak kebaikan yang kita buat dengan orang ni, lagi banyak doa yang kita terima. Maka itu yang Nabi kata wajabat, wajib baginya kebaikan yang Allah sebut. Wallahualam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi juga para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak beristighfar seketika. Kembali selepas ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali semula kita di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik dah last blok dah kita. Blok yang terakhir dah kita. Jadi kita tak nak membuang masa. Kita nak terus meraikan soalan penonton. Jadi tapi sebelum kita nak raikan soalan daripada para penonton, saya nak tanya pada Ustaz. Kita selama ni kita puji-puji orang. Mungkin ada segelintir ataupun segolongan orang yang memuji bos. Contohnya sebagai contoh, puji bos, puji majikan. Puji mungkin majikan tu kita tahu tak aurat, majikan tu orangnya tak solat, tapi kita puji sekadar mungkin ada niat di sebalik hati kita tu, kita nakkan jawatan, kita nakkan apa orang kata tu jawatan dalam sekeliling dalam office kita puji bos kita. Jadi macam mana Ustaz dengan orang-orang macam ni Ustaz? Kalau kita puji tu perkara yang pertamanya kita tak ada niat tadi kan, tak ada niat nak mengampu, nak dapat apa-apa. Satu. Dan kalau kita puji tu memang yang you deserve, maknanya bos tu dia berjaya selamatkan syarikat, dia berjaya buat satu keputusan yang hebat. Kita puji di atas kejayaan tu, dan kita puji tadi dengan penuh ikhlas, maka InsyaAllah dah jangan melampau lah. Tapi kalau yang masalah dia puji memang dia nak pong tadi, dia nak jawatan, nak dapat bonus, nak mengampulah bahasa kita membodek. Yang ni Imam Ghazali sebut yang dalam kitab yang saya sebut dan saya baca senang. Ar-rabi'ah, yang keempat, annahu qad yafrahul mamduh wa huwa zalimun aw fasiqun wa dhalika ghairu jaiz. Kata Imam Ghazali, sesungguhnya mungkin yang dipuji itu happy lah. Orang puji dalam keadaan dia ni seorang yang zalim,
dia ni seorang yang fasik dan perbuatan ini tidak harus. Qala al-Hasan, Hasan al-Basri berkata, man da'a li zalimin bi tulil baqa faqad ahabba an yu'sallahu fi ardihi wal zalimul fasiq yanbaghi an yuzam liyaghtam wa la yumdah liyafrah. Imam Ghazali sebut ni, siapa yang mendoakan seseorang yang zalim supaya dia kekal, dan sesungguhnya dia berdoa kepada orang yang zalim biar kekal, bos yang ahli maksiat yang fasik itu biar kekal, sesungguhnya seolah-olah dia ni suka orang yang dia suka Allah dimaksiatkan. Allah. Senang bahasa kan? Faqad ahabba an yu'sallah. Bila dia doa pada orang yang zalim supaya kekal, bos yang fasik tadi, yang ni dia doa nak mengampu tadi, dia puji tadi, seolah-olah dia suka Allah dimaksiatkan. Gitu bahasa. An yu'sallah mabni lil majhul. Sepatutnya orang yang zalim, orang yang fasik ini sepatutnya dia ini dikeji kezalimannya, kefasikannya, bukan dipuji. Dikeji supaya dia insaf, supaya dia tahu yang dia buat ni zalim, jahat, menipu, khianat. Biar dia tahu salah dia. Bukan dipuji. Bila kita puji, seolah-olah kita menyirami kezaliman itu. Dan kita Allah tambahkan lagi. Ya, dan Allah berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim, yang fasik ni. Bos kita memang nak dapat tender, memang kaki rasuah. Nak dapat tender, dia minum dulu, dia buat benda-benda tak elok bersama dengan yang award. Jadi perkara ini merosakkan, kita pergi puji pula. Jadi seolah-olah kita bersubahat dengan kefasikan tersebut sebab kita ada niat nak dapat apa-apa di sebalik pujian itu. Na'udzubillah. Jadilah orang yang memuji dengan ikhlas. Kita puji sebab dia ni buat perkara-perkara yang di dalam lingkungan syariat, dia buat perkara yang diizinkan oleh Allah, dia buat kebaikan. Dan sekali lagi saya sebut, pujian yang betul-betul ikhlas ialah pujian yang di belakang. Dia ketika ketidakhadiran orang itu, kita puji dia. Bos saya alhamdulillah, dia walaupun garang, tapi ada masa kalau dia buat retreat, kalau dia ajak kita sembang, dia ajak kita makan, dia kuat belanja. Dia garang tapi buat belanja kita, dia tak kira duit. Bos kita ni kadang-kadang cerewet. Tapi kelebihan dia, Allah, kalau kita dapat anak, kalau kita cuti raya, kalau maksudnya kita puji di belakang. Betul. Itu tanda keikhlasan. Samalah juga dengan pemimpin ke, ulama ke, kawan seofis ke, tanda kita betul-betul ikhlas puji, kita puji di belakang. Masya-Allah. Sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita ada soalan seterusnya daripada Pak Su Li Romli. Soalannya, selain dari banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah adab-adab kita untuk memuji seseorang hamba, dan apakah sebaik-baik ucapan apabila kita menerima pujian dari seseorang? Terima kasih kepada saudara Pak Suli Romli atas soalan yang sangat baik. Saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Ada adab, jangan melampau lah. Jangan melampau. Dan saya juga nak sebut bahawa di sini kita tak salah kita jadi orang, kita memuji itu bermakna kita seseorang yang appreciate. Kita menghargai orang di sekeliling dan kita alert dengan apa yang berlaku pada orang di sekeliling. Sama ada anak-anak kita, walaupun sekecil-kecil perkara, pujilah. Ui kakak susun selipar tu masuk kat rumah susun elok selipar, baguslah. Kita perkara-perkara kecil, pujian untuk meningkatkan motivasi. Bang, bagus bang ni. Saya tengok abang ni kalau parking kereta betul-betul masuk dalam kotak tu dan selalu parking reverse. Bagus ni untuk keselamatan. Ada emergency boleh keluar je. Maksudnya, ada apa-apa kebaikan yang kita perasan, kita puji supaya kebaikan-kebaikan itu lagi bersungguh. Tapi tadilah, dengan syarat-syarat tadilah, dengan orang tu kita selamat. Dia ni kita tahu dia tak jadi riak, ada dengan tak melampau, dan yang kita puji itu betul-betul dia buat. Bang, saya tengok abang ni sungguhlah nak gembirakan mak ayah, ayah abang, mak abang happy je dia orang. Patut pun abang ni murah rezeki. Maksudnya kita pujilah sikit supaya amalan kebaikan itu dihargai dan orang bertambah motivasi. Puji untuk motivate. Tapi sebab tu kita ada di pejabat-pejabat,
ada anugerah pekerja cemerlang, ni pekerja paling cemerlang, untuk motivate dia dan untuk galakkan orang lain lagi, maka silakan siap bagi hadiah lagi, bukan saja puji, bagi hadiah lagi. Ada orang bisnes, ejen-ejen dia, dealer-dealer dia yang cemerlang, yang achieve target sale bulan Januari berapa, dah dapat dah 500,000. Yang ni bulan Januari dia ada target dia, maka dia puji untuk beri semangat lagi, hargai yang berjaya dan beri semangat kepada orang yang lain lagi. Tapi jangan melampau lah. Jangan sampai peringkat riak, jangan sampai peringkat melampau. Dalam Islam bila melampau, itu yang jadi masalah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita biasa dengar orang memuji, dan biasa kebiasaannya orang yang memuji ni ada yang nakkan jawatan tu, ada yang memuji secara ikhlas. Tetapi yang dipuji ni sebenarnya menjadi satu ujian dan cabaran untuk dia. Memang takkan lari daripada lumrah seorang manusia bila diterima pujian, mesti ada sekelumit walaupun sebesar zarah rasa riak dan juga ujub. Jadi bagaimana untuk kita tangani supaya kita sendiri tak naik, orang kata Ustaz, tak pong dengan tak pong dengan pujian daripada manusia. Ustaz, silakan. Pong ni bukan sifat. Pong ni maksud perbuatan. Perbuatan. Dia puji melampau, angkat. Sebab tu kita, apabila kita dipuji, kita tahu yang merosakkan hati kita syaitan. Maka kita bisik, auzubillahi minasyaitanirrajim. Kita pun bisikkan hati kita supaya kita tak jadi rosak hati kita tadi. Dan kalau boleh kita sebut pula kepada orang, kita sebut kekurangan kita juga pada dia. Awak nampak saya baik ni, sebenarnya saya banyak juga kekurangan. Kita sebut direct kat dia. Kita bagi tahu. Lepas tu tadi bila ada penonton kita tanya, cakap, Ustaz nampak berseri pagi ni. Saya kata tak tahu, kita tak mandi pagi ni. Maksudnya kita cuba untuk jaga hati kita. Jaga hati. Dan satu lagi, apa yang saya belajar dengan guru saya, Al-Fadhil Ustaz Maisa Deraman, kalau kita duduk dengan dia, kalau kita puji, dia selalu tukar topik lain. Masya-Allah. Dia macam tak minat. Kalau kita cakap hal kebaikan dia ni, dia macam tak minat. Dia tak respon secara direct sangat. Kan? Tapi dia macam tak minat, tak sambung pun topik tu. Dia tak layan. Dia tak layan sangat. Lepas tu cakap benda lain, masuk topik lain, harus semangat. Allah. Subhanallah, orang-orang saleh, dan kita perlu buat macam tu. Kalau orang puji lebih ingat, kan? Rajin yang buat sembahyang sunat hari ni. Kita pun jawab, sebenarnya saya pun puasa sunat. Kita tambah lagi punah. Kita tambah lagi pula. Rajin awak sedekah kat masjid ni, nampak bagi RM10. Dah dekat tahfiz tu saya bagi 200 tau. Kita pula tambah lagi. Ini jiwa orang yang memang nakkan pujian. Tapi orang yang saleh, kita tukar topik lain. Orang puji kita bab ni, kita cakap hal lain. Supaya kita tidak memberi ruang kepada syaitan untuk merosakkan hati kita. Rosakkan hati kita. Habis ibadat kita. Pergi umrah. Alhamdulillah, pergi umrah. 3 kali umrah tahun kali ni. Masa pergi pula saya tawaf sunat lepas subuh, lepas isyak tawaf sunat juga. Jadi kita jadi rosak. Allah. Kan? Jadi kita, dan satu yang ketiga, satu lagi, bila orang puji kita, cepat-cepat kita puji Allah. Masya-Allah. Kan? Bila orang puji cakap, baguslah bisnes awak, awak ni baguslah, banyak sedekah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah bagi, kalau Allah nak tarik balik anytime, kita pujuk. Kita sebut perkara itu supaya kita menjaga hati kita sendiri, dan sebenarnya kita nak beringat kepada orang yang puji. Sebab tu kalau orang yang melampau puji, Nabi kata baling pasir ke wajah mereka. Kalau mereka keep puji, teruskan puji, yang mungkin merosakkan kita. Masya Allah, sangat cantik jawapan Ustaz. Jadi Ustaz, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan untuk kita pagi ini. Jadi Ustaz, mungkin boleh berikan kita satu kesimpulan dan juga doa ringkas bagi memberkati majlis kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Kepada yang memuji, ikhlaslah dalam pujian. Dan memang ada perkara yang kita perlu hargai orang, eratkan silaturahim, ikhlaslah dalam memuji. Tak ada niat lain melainkan untuk kebaikan orang yang dipuji. Kita pula yang dipuji, setiap kali kita dipuji, terus ingat dalam kepala kita kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita, dosa dan maksiat kita, dan ingat Allah kita, dan sebutlah di mulut, puji Allah lebih lagi.
Kita sebut doa Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi, ini kelebihan yang Allah beri kat aku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk Allah uji aku syukur ke kufur. Bila orang puji aku ni, dan banyak lagi dosa aku yang lain, ampuni dosaku yang orang tak tahu ya Allah. Ini cara kita. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi Ustaz, untuk memberkati majlis kita pada pagi ini, saya minta Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Amin. Kurniakanlah pada kami istiqamah untuk sentiasa terus hadir di dalam majlis-majlis ilmu, Ya Allah. Dan kurniakanlah kepada kami kekuatan Amin. untuk beramal dengan ilmu yang kami pelajari, Ya Allah. Amin. Ya Allah, rizqikanlah kepada kami sahabat-sahabat yang betul-betul sayangkan kami kerana-Mu, Ya Allah. Rizqikanlah kepada kami sahabat yang ketika mereka memuji kami, pujian itu dengan penuh ikhlas dan tiada sebarang niat di sebalik pujian tersebut, melainkan untuk kebaikan kami, Ya Allah. Amin. Ya Allah, ada ramai insan yang memuji kami, Ya Allah. Amin. Mereka tidak tahu kelemahan dan dosa yang kami lakukan, Ya Allah. Mereka tidak tahu kelemahan-kelemahan kami, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dalam perkara yang mereka tidak ketahui, Ya Allah. Amin, ya Dan jadikanlah kami lebih baik daripada apa yang mereka sangka, Ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan pada kami, kurniakanlah istiqamah kepada kami, Ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi berkongsi ilmu dengan kita dalam topik akhlak tak salah memuji. Terima kasih juga buat para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian kerana sudi meluangkan masa bersama dengan program kita, iaitu program Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, namun kita masih lagi ada temu janji esok dengan moderator Da'i Azrin dan panelnya Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim dengan topik munakahat faraid pasangan bercerai pada hari Ahad 6.50 pagi seperti biasa. Jadi insya-Allah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita telah pun berada di penghujung rancangan. Kita akhirkan program kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita berjumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.